kehidupan atas nama kemodenan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nurul Syuhada, Nur Ain Muhammad Zain. Minggu ini kami membawakan sesedih kisah dari kampung. Suatu ketika dahulu, sebelum batu dan simen menjadi pilihan, rata-rata rumah yang dibina di kawasan luar bandar menggunakan kayu-kayan, buluh rubiah dan bertam. Manakala bahan utama untuk membina dinding rumah pula ialah kelarai yang diperolehi dari pelepah pohon bertam. Di Batu Kurau Perak, masih ada lagi insan yang mengusahakannya sebagai punca rezeki untuk menyara keluarga. Kita saksikan kisah penganyam kelarai ini. Muhammad Azmi Muhammad Nubiah, 32 tahun, anak jati kampung seberang, anak kurau Batu Kurau Perak. Azmi seorang pengusaha bertam, sejenis tumbuhan palma yang masih banyak ditemui di dalam hutan sekitar Batu Kurau. Tujuan ketuk ni kita nak memudahkan kita nak buat dia punya puluh. Okey. Tapi ya, dalam banyak-banyak bertam, banyak-banyak ni, yang yang kena paling pakar sekali ni. Bahagian ketuk ni. Kalau ketuk cantik, ketuk pandai, dia akan keluar benda ni keping macam apa. Beginilah caranya untuk mendapatkan kulit pelepah bertam yang tahan lasam, dijadikan bahan utama dinding rumah suatu ketika dahulu. Setelah empulurnya dipisahkan dari kulit, ia sedia untuk dianyam sebagai kelarai. Dah mana dia mau bagi ni? Bersama peredaran masa serta peningkatan ekonomi, batu dan simen menggantikan dinding kelarai bertam. Namun kelarai tidak lupus di dalam zaman. Sentuhan tradisional pada syali di Batu Kurau ini serasi dengan kehijauan alam sekeliling dalam persekitaran desa. Tang ni yang saya dapat syali ni memang daripada tahun 2006. Dia punya warna dia memang masih lagi cantik. Dia punya ketahanan tu memang nampak lagi kukuh. Tapi dia agak pudar sikit sebab mungkin dah 5-6 tahun. So saya nak ni bagi advice lah, bagi pendapat macam mana kita nak bagi cantik balik ni bertam. Kelarai ni kita jangan guna color, kita pakai seleksi. Oh, pakai clear, tak perlu yang dia akan hidup balik lah dia punya bertam ni. Yang bahagian kayu ni kita pakai varnish color. Yang ni kita gunakan color kayu macam color rosewood kan, rosewood. Kalau pakai antique color, maksudnya color antique, maksudnya dia boleh timbul lagi ni. Boleh lah. Ya. Antique color pun boleh juga. Dan yang bertam ni, dia punya ni, kalau dari segi usia lagi berapa tahun yang kita tahan? Saya rasa kalau kita saduk dengan shellac, saya rasa boleh makan masa 20 tahun lagi dia bertahan dah 20 tahun. Lepas tu lagi satu kali saya syorkan supaya buat siling bertam. Asal kemudian dia tak nampak ada cover dengan sini bertam tu. Dia lebih nampak heritage lah. Heritage dengan konsep kampung lah. Dia ni pun tingkat ni, dalam ni boleh pun ni, letakkan kelarai juga. Di sini. Kelarai juga. Lagi nampak dia punya ni. Lagi cantik. Lagi cantik. Okey. Lepas ni kena buat lah. Kerana kehalusan anamannya, kelarai bertam Azmi menghiasi rumah serta 2 buah chalet milik Sabri. Bertam Cik Azmi ni sebagai bahan untuk dijadikan chalet. Okay, di sini chalet Teratak Afrina memang kita ada 2 buah chalet yang menggunakan asas dia bertam. Orang bangga dia lebih appreciate dengan benda ni, nature. Okay, lebih appreciate dan selalu tempahan memang yang ni dulu, luar ni dulu, baru chalet-chalet yang berasaskan simen. Permintaan untuk kelarai bertam sentiasa ada. Lantaran Azmi satu-satunya pengusaha kelarai secara komersial di kampungnya. Sejak kecil lagi mengikut bapanya mencari bertam serta belajar menganyam kelarai. Mewarisi kepandaian yang sama, kini sudah 5 tahun Azmi mengusahakannya.
Hari ini, sepupunya Abu Sufyan yang berusia 14 tahun akan menemani Azmi menuai pelepah bertam. Lazimnya Azmi mencari bertam seorang diri. Bagaimanapun, dia tidak keberatan disertai orang kampungnya, Muhammad Nur Musa, seorang guru agama. Pohon bertam termasuk dalam famili palma, hidup subur di kawasan perbukitan Batu Kurau ini. Ada juga yang tumbuh liar dalam kebun getah. Pemilik kebun sentiasa mengalu-alukan kehadiran pencari bertam seperti Azmi yang akan menebas semak sambung sepanjang laluannya sebelum menembang pohon bertam. Yang ni tak boleh ambil lagi sebab dia kecil sangat. Lebih kurang dalam 5 bulan lagi kita boleh ambil lah. Macam ni. Dia batang kecil lagi. Bekas dah kita tetap ni. Kerana dia dalam tempoh setahun kita boleh ambil. Ni sekarang ni saya rasa lebih kurang dalam 5 bulan. Lagi 6-7 bulan kita boleh ambil dia. Yang dia kecil macam ni. Menurut Azmi, bekalan bertam untuk perusahaannya masih mencukupi. Cukup bagi menampung tempahan yang tidak pernah putus-putus. Lokasi tuaian bertam ialah dalam 3 kawasan bukit berdekatan. Giliran yang dibuat memberi masa bagi perdu bertam yang telah ditebang untuk tumbuh dan membesar semula. Okey, duri ni tak besar mana pun. Kalau kena dia kurang-kurang dalam masa 3 hari kita boleh buang balik. Duri dia tak besar. Dia tak macam duri salak. Kalau duri salak memang besar. Duri salak, duri rotan memang besar. Tapi duri bertam ni tak besar. Kecederaan kecil itu bukan masalah besar bagi Azmi. Kalau kena di tangan kita tak boleh cabut. Kita biarkan dalam masa 2 hari dia menanah. Kita buang nanah tu kita kecil. Dia tak masalah. Kepingan tiup getah mengurangkan risiko itu. Dia tembuh juga tapi tembuh dia padat. Dia tembuh juga tapi dia tak teruskan dia lekat di sini. Sebab produk ni bertam yang ni duri pendek ni. Saya ingat kalau yang paling panjang 4 inci dah. Dia punya duri dah. Tapi yang tu perlu besar-besar lah. Perlu yang saya ingat kalau 5 kaki pun ada dia punya besar perlu dia tu. Selalunya saya duk ambil ni, dia makan masa setahun. Setahun, saya akan pusing balik lah kosan ni. Buat masa ni banyak lagi. Benda ni dia banyak pasal dia selalunya dia ada kawasan hutan kan. Dia kebun besar ni jarang lah ada. Yang ni cantik lah. Yang ni sesuainya untuk buat design cantik. Satu hari saya ambil dalam 30 je lah. Maksudnya dalam masa sejam setengah. Saya ambil masa sejam setengah, 1 jam setengah. Selalunya saya ambil pagi lah. Petang tak boleh, petang kan. Dalam cocok gelap macam ni kan. Kalau ramai tak apa. Kalau seorang saja. Dia ada banyak colour. Yang ni betul dia colour gelap sikit. Selain tertusuk duri, ada risiko lebih besar menanti di perdunya. Dia bertam ni kadang-kadang dia bentuk dia ni kadang ular selalu duduk. Patut pengingat. Jadi mana kita sebelum kita ambil tu kita kena tengok dulu lah. Kalau boleh kita belok-belok dengan kayu dulu.
Kodok besar-besar memang ada buah. Buah dia macam buah salak juga. Tapi keras tak boleh makan buah tu. Kalau buah tu kalau kita ambil buat seubahan bunga-bunga boleh. Bunga betam, buah dia tu kita buat gamkan jadi bunga boleh. Abu Sufyan ringan tulang. Pergi sekolah tidak dibazirkan. Dia seperti Azmi, anak kampung yang lasak tidak kenal penat. Kalau tak biasa tu memanglah penat. Tapi kalau macam saya ni, dah biasa. Daripada umur 12 tahun lagi saya buat kerja ni. Memang dah tak ada apa. Kalau nak ambil butam ke, ambil bukit, memang saya tak rasa apa. Jadi rasa kadang-kadang tu jadi, satu hari saya tak naik bukit pun jadi tak boleh duduk. Mesti kena naik dalam satu hari sejam mesti kena naik. Dari butang. Kadang-kadang saya tak dari, kadang-kadang saya ronda satu bukit tu saya tengok kawasan butang yang mana sesuai ambil kan. Kita ambil lah. Kita standar kawasan. Selain pelepah, bunga bertam juga mempunyai nilai dalam industri kraftangan. Setelah dibersihkan dan disapu pengilat, khazanah rimba ini bukan murah harganya. Justru Azmi tidak mensia-siakan penemuannya ini. Butam ni selalunya saya, hari yang saya tak ambil butam tu, saya ambil bunga dia. Mana bunga ni dia pun ada duri juga. Duri kecil yang paling kecil ni. Jadi kalau saya tak ada program untuk ambil butam, saya ambil bunga dia. Bunga dia ni untuk buat, kadang-kadang tu ada juga customer minta. Dia orang buat hiasan bunga. Hiasan bunga dia orang kumpul apa tu. Dan tu, satu syarat. Memang cantik ni. Bagi pengusaha kraftangan, banyak cara untuk menambah nilai hasil-hasil hutan seperti bunga bertam ini. Saya mau buat kedai ni, saya tengok di kedai macam mana ada orang boleh buat kedai ni dengan butam kan. Saya pun memang pengusaha butam. Jadi saya balik rumah tu, saya kaji. Perkahwinan. Bagi Azmi, hadrah merupakan satu lagi cabang seni dalam kehidupannya. Azmi juga ialah ketua kumpulan hadrah kampungnya dan sering mendapat jemputan untuk menceriakan lagi majlis kenduri kendara. Selain kelarai, Azmi juga boleh menghasilkan bidai. Kemahiran itu dipelajarinya melalui pemerhatian dan percubaan selama 5 bulan. Kini pengusaha bertam itu tidak lokek untuk berkongsi rahsia dan petua untuk berjaya dalam industri desa itu. Setiap ikatan bertam seperti ini mengandungi kira-kira 20 batang pelepah. Bergantung kepada saiz, beratnya boleh melebihi 20 kg untuk setiap ikat. Allah bisa tegal biasa. Bagi anak kampung sejati seperti mereka, biasa sahaja menggalasi beban demi rezeki yang halal. Pekerjaan sebegini ialah sebahagian daripada cara hidup di desa. Menuai bertam tidak memakan masa yang lama. Menjelang tengah hari nanti, Azmi perlu berada di Parit Buntar, lebih 30 minit perjalanan dari Batu Kurau. Ada jemputan yang perlu disempurnakannya pula. Azmi mengetuai kumpulan hadrah kampung seberang Anak Kurau. Dia dan kumpulannya sudah lama dikenali. Sentiasa cuba untuk memenuhi permintaan majlis kenduri kendara sepanjang musim di sekolah di sekitar daerahnya. Okey.
Hari ini kumpulan hadrahnya akan memeriahkan majlis perkahwinan di Kampung Tebuk Jawa, Guntar Perak. Pengantin akan diarak diiringi gemersik suara ahli kumpulan hadrah ini. Untuk memastikan persembahan terbaik, kumpulan hadrah kampung seberang anak kurang ini akan bertemu sekurang-kurangnya sekali seminggu untuk mengadakan latihan. Selagi pengantin belum selamat bersanding di atas pelamin, tugas Azmi dan kumpulannya juga belum selesai. Azmi seorang anak kampung berwawasan, fokus dengan apa yang diusahakannya. Tinggal di kampung tidak bermakna hidup secara bermalas-malasan. Jika tidak mengayam kelarai, dia akan membuat bidai bertam yang dia pelajarinya sendiri. Ilmu buat bidai ni saya tengok di kedai, selalu kedai jual. Macam mana, tu yang saya terfikir macam mana diorang boleh buat bidai ni dengan hutang kan. Saya pun memang usaha hutang. Jadi saya balik rumah tu, saya kaji macam mana diorang buat. Lebih kurang dalam 5 bulan juga saya kaji. Alhamdulillah dapat buat. Ilmunya diperturunkan kepada Abu Sufyan yang setia menemaninya saban malam. Kerja dengan Azmi, poket Abu Sufyan sentiasa berisi. Orang kita dah pandai menggunakan benda-benda macam ni. Dah orang dah nampak
aksi sokongan daripada kawan-kawan saya yang macam Cik Sabri itu kan, pelancongan dia komersialkan, dia naikkan benda ni. Jadi benda ni selalunya pelancongan dia memang minat sangat. Jadi hasil dia tu lebih kepada kerja yang sebelum saya buat ni. Mana keuangan dia tu orang kata lebih bagus daripada kerja sebelum saya buat ni. Dulu saya menjaga, sekarang saya tak menjaga lagi dah. Saya buat kerja ni lah. Tumpuan penuh serta disiplin amat penting buatnya sebagai penganyam kelarai bertang kerana ia juga kerja seni. Kita nak nyam ni, yang pertama kali kita kena tenang hati. Kena relax. Kita nak nyam ni kena relax. Jangan serabut. Kalau kepala kita serabut, berfikir benda lain, memang tak akan jadi. Kita nak konsepkan satu corak tu, okey, order kata nak kelarai tampuk manggil. Kita kena relax. Sebelum buat ni kena relax dulu. Okey, tampuk manggil. Jangan kita fikir tak lagi, kita nak pergi sana, pergi sini. Memang tak akan jadi. Okey. Ini baru kita jadi. Selain satu corak yang dipelajari dari bapanya, corak-corak lain yang dihasilkan ialah hasil kreativiti Azmi sendiri. Sekurang-kurangnya 1 bulan juga. Dia 1 bulan. Kita boleh satu corak, confirm akan boleh semua corak yang ada. Jadi punya rahsia dia, kerana satu keping ni dia akan ubah corak ni. Satu keping ni saja. Okey, ni sekarang kita nak masuk dia punya rahsia dia ni lah. Okay, kita nakkan corak songkit, kita ikut balik yang dia anyaman sama. Kalau kita nakkan kelarai lain, kita jangan ikut dia, kita teruskan. Baru dia akan dapat corak lain. Sekarang kita nak corak ni, kita ikut dia balik. Okey. Azmi sentiasa mengalu-alukan sesiapa sahaja yang mahu belajar. Berkongsi rahsia menganyam kelarai dengannya di bengkel ini. Nampak? Kita pasak macam mana pun dia tak akan rapat. Dia akan renggang juga. Dia tak boleh rapat. Mana dia tak masuk lah tu. Ali, adik bongsu Azmi, mula mengasah kemahiran anyaman bertam dengan membuat jebak terlebih dahulu seperti sepupunya Abu Sufyan. Sama ada jebak atau sangkar burung, produk bertam sentiasa mendapat permintaan baik di kalangan penduduk setempat. Berkat tunjuk ajar Azmi, kedua remaja ini akan mampu menganyam kelarai dengan baik sebagai pilihan punca pendapatan mereka suatu hari nanti. Bapanya, Muhammad Nopiah, sudah lama tidak kebutan mencari bertam. Selalu juga dia menjenguk anaknya bekerja di bengkel ini. Sekali-sekala, dia turut menyumbang kemahiran menganyam kelarai. Ya, tamu dia. Tamu besar tak penonton tak kenal. Baca tengok ni. Okey, sama. Dia sama, tengok banding tak. Kalau tidak, dia itu kita kena ketuk lagi. Okey. Tidak dia tak penonton. Kalau kita tak buat jaga macam bila kita nak letak, kita mesti kena baik kat kiri. Bila baik, nanti lalu apa kita boleh. Bermula dengan kelarai siku keluang dan kelarai rebah, kini Azmi mahir menganyam 20 jenis kelarai berbagai motif. Kalau kita tak tenang, tak display pun, dia seni tak akan kemas, tak akan cantik. Mana kita kena, yang tu mesti kena adalah dalam diri kita. Azmi yang pernah mencuba nasib di bandar akhirnya kembali ke desa.
seni anyaman kelarai serta penghasilan bidai kertang ialah kepakaran sebenarnya. Bertang khazanah rimba, mengusahakannya memberi kepuasan buat jiwa seni penganyam kelarai ini. Kodim ni ada dua perkara. Satu, kodim bidang selatan. Yang keduanya, kodim harus sumpun. Jadi hari ini, besok Lazimnya bagi Melayu Muslim untuk mewarisi harta pusaka, pembahagian harta secara faraid selain wasiat akan dibuat.